dan salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam Matematik Tingkatan 4 dalam tajuk bab yang ke-7 iaitu graf gerakan. So, untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan tengok kepada subtopik 7.2 graf laju masa, dan standard pembelajaran untuk hari ini ialah 7.2.2 iaitu membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. So, kita nak tengok apa kaitan graf laju masa ni dengan jarak. Okey, dalam video pembelajaran yang lepas sebenarnya kita dah pun belajar apa itu graf jarak masa dan juga apa itu graf laju masa, dan kita dah belajar bagaimana nak melukis graf jarak masa, bagaimana nak melukis graf laju masa. So, kalau sebelum ni kita ada graf jarak melawan masa, graf jarak masa di mana kecerunan kecerunan bagi graf jarak masa tu mewakili laju. Okey. Daripada kecerunan graf jarak masa dalam darjah 1 tu, kita boleh menentukan laju suatu gerakan. Okey, kalau kita tukarkan graf jarak masa tu kepada graf laju masa dengan menggunakan data yang sama, kita akan dapat, sebabkan laju kecerunan bagi graf jarak masa tu ialah laju yang seragam. So, jadi bila kita lukis graf laju masa, kita akan dapat kelajuan tu, laju itu ialah garis mendatar. Daripada maklumat graf jarak masa ini boleh digunakan untuk melukis graf laju masa seperti graf yang ditunjukkan. Okay, so graf yang pertama ialah graf jarak masa. So, kita ada kecerunan yang condong tu, garis condong itu ialah laju. Jadi bila kita tukarkan kepada graf laju masa, garis itu akan menjadi garis lurus. So, dia mewakili laju yang seragam dalam masa tempoh masa yang sama iaitu T1. Okey. So, bagi graf laju masa, perkaitan dia, apa kaitan dia dengan luas di bawah graf? Okey, sebelum tu kita dah tahu sebab dalam ni kita akan gunakan rumus laju, jarak dan juga masa. So, kita imbas kembali. So, rumus bagi laju ialah jarak per dengan masa. So, apakah rumus bagi jarak dan juga apakah rumus bagi masa? So, daripada rumus laju sama dengan jarak per masa, so kita boleh buat satu segitiga di mana segitiga itu mewakili kita ada 3 kawasan. Okey, kita masukkan laju di sebelah kiri bawah, laju sama dengan jarak di atas dan masa di sebelah bawah kanan. Okey, so ini ialah bila kita nak baca yang atas dengan yang bawah itu bahagi, yang bersebelahan itu kita darabkan. Okey, kalau jarak per laju, jarak per masa. Kalau laju dengan masa ialah darab. So, di sini kita baca laju sama dengan, so bila kita tengok laju, kita tutup laju, so yang tinggal ialah jarak bahagi dengan masa. Macam tu juga kalau kita nak mencari jarak, kita tutup jarak. Bila kita tutup jarak ni, yang tinggal hanya laju darab masa. Dan sama juga kalau kita nak mencari masa, kita tutup masa ni, so apa yang tinggal ialah jarak bahagi dengan laju. So, rumus ini ataupun benda-benda ni kita akan guna, okey, dari sepanjang tajuk graf laju masa, jarak masa. Okey, so saya harap boleh ingat rumus bagi laju, jarak dan juga masa. Okey, apa kaitan dia antara laju graf laju masa dengan jarak luas di bawah graf? Okey, katakan Cik Faizal memandu sejauh 200 km dalam masa 4 jam. So, kalau kita kira guna formula, so laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, jarak dia ialah 200 km.
Masa yang diambil ialah 4 jam. Jadi kita dapat di sini laju dia ialah 50 km per jam. Okey, dengan kelajuan itu kalau kita plotkan graf, kita akan dapat graf laju masa, kelajuan dia ialah mendata 50 km selama 4 jam. Okey, kalaulah di sini kita mencari luas bagi kawasan di bawah ini, kawasan bagi graf laju masa ni ialah bentuk dia segi 4. So kita tahu bahawa nak cari luas segi 4 sama dengan panjang darab dengan lebar. So bagi segi 4 ini, luas segi 4 ialah panjang dengan lebar dia, maksudnya 50 darab dengan 4. Okey, so 50 darab 4 kita akan dapat 200. Bermaksud di sini luas graf ini, luas graf laju masa yang kita lukis ni, bila kita darab dia, kita akan dapat keluasan dia ialah 200. Okey, so jarak, kalau kita guna formula tadi, kita kata jarak sama dengan laju kali masa. Okey, dan kalau kita kira laju di sini ialah 50, masa dia ialah 4. So 50 darab 4 kita akan dapat 200 km. So apa yang kita dapat perhatikan kat sini, nilai luas di bawah graf bagi graf laju masa adalah sama dengan jumlah yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Okey, kat sini kalau kita guna formula kita dapat 200. Kalau kita kira luas di bawah graf pun kita dapat 200. Jadi kita boleh katakan bahawa nilai luas di bawah graf ni adalah sama dengan nilai jarak dia. Okey. So kita tengok satu lagi contoh. Sebuah bas persiaran bergerak dengan 150 km dalam masa 2 jam. So berapakah kelajuan dia? So laju sama dengan jarak per masa. So kita akan dapat 75 km per jam. So kalau kita plotkan graf, kita akan dapat graf laju masa tu 75 km tu selama 2 jam. Jadi dia bentuk segi 4. Okey, so bila bentuk segi 4 sama juga macam tadi. Kita nak kira luas dia, panjang darab lebar, so 75 darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 150. Kalau kita kira guna rumus jarak tadi, laju darab masa, 75 darab dengan 2 jam, jadi kita akan dapat juga 150. So kita akan katakan bahawa nilai luas di bawah graf bagi graf laju masa ni adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh yang sama. Okey, so melalui dua aktiviti yang saya tunjukkan tadi, kita boleh katakan, kita boleh rumuskan bahawa nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Okey, kalau kita ada graf laju masa, nak kira jarak, so kita boleh kira luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf biasanya kalau untuk soalan graf laju masa ni, luas bawah graf dia mesti luas segitiga, luas segi 4, luas trapezium. Okey, so sebagai contoh soalan, okey, katalah kita diberi satu graf laju masa. So hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan graf laju masa berikut. So tadi kita dah rumuskan bahawa kalau soalan tanya jarak, kita kira sahaja luas di bawah graf itu. So kalau ikutkan gambar rajah ini, okey, kita ada dua bentuk di situ. Satu ialah bentuk segitiga dan satu lagi ialah bentuk segi 4. Ada juga pelajar dia nak gunakan terus bentuk trapezium, di mana segitiga tu kita gabungkan dengan segi 4 tu kita dapat bentuk trapezium. Okey, untuk contoh yang ini saya tunjukkan bagaimana kita nak mengira jarak
kita gunakan satu persatu. Bagi pelajar yang dia tak boleh ataupun dia tak ingat rumus macam mana nak cari luas trapezium, kita buat satu persatu. Kita tahu bahawa untuk jarak bagi perjalanan daripada sifar jam ni sampai jam yang ke-7 ni, dia lalu dua bentuk ini. So kita buat satu persatu sebab kita dah rumuskan tadi bahawa kalau nak hitung jarak graf laju darat masa ni, dia mesti ambil luas di bawah graf. So luas yang pertama, luas segitiga. So luas segitiga ni, yang pertama ni, kita tahu bahawa rumus luas segitiga adalah 1/2 darab dengan tapak dia berapa dan juga darab dengan tinggi dia. So di sini ialah tinggi dia ialah 24, tapak dia ialah sifar sampai 5, so 5 lah. Okey, jarak dari sifar sampai 5. 5 tolak sifar, kita dapat 5. Jadi 1/2 darab dengan 5 darab dengan 24. 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Itu rumus segitiga, luas segitiga. Kemudian kita ada segi empat pula sebelah dia. So segi empat ni kita tahu bahawa untuk kira segi empat dia mesti panjang darab lebar. Tinggi dia darab dengan lebar dia. So tinggi dia di sini ialah 24. Lebar dia berapa? So lebar dia ialah 7 tolak 5. So kita nak tahu lebar segi empat tu sahaja. So nak tahu lebar segi empat, 7 kena tolak dengan 5. So kita kena tambah dengan luas segi empat, 24 darab dengan 7 tolak 5. So jadi kita dapat jarak bagi gambar rajah ini ataupun graf ini ialah 60 tambah dengan 48. Jadi jarak dia ialah 108 kilometer. Okey, so untuk gambar rajah ni, untuk graf ini, jarak yang dilalui dia, yang bentuk dia naik sampai ke 24 ni dan seterusnya mendata ni, jarak dia ialah 108 kilometer. Okey, saya tunjuk pula satu lagi contoh yang kedua. Okey, ini pun sama, dia minta kita kirakan jarak bagi graf laju masa yang diberi. So untuk mengira jarak graf laju masa ni, tadi kita gunakan bagaimana nak kirakan luas segi empat dan segitiga. Macam saya cakap tadi, kalau pelajar yang dia tahu rumus trapezium, bentuk graf ini adalah bentuk trapezium. So ini adalah trapezium. So boleh juga guna rumus luas trapezium. Tapi bagi siapa yang rasa susah, boleh tengok balik contoh sebelum ni, rumus segitiga tambah dengan segi empat. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. So ini contoh ni saya nak gunakan rumus trapezium. So apa rumus trapezium? 1/2 darab dengan 2 sisi selari. 2 sisi selari tu kita tambahkan. Okey. So 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari dan juga darab dengan tinggi dia. Jadi di sini kita ada tinggi dia 80. 2 sisi selari tu ialah dari sifar ke 10 dan juga dari sifar ke 16. Jadi 2 sisi selari tu adalah 10 dan 16. Jadi kita masukkan dalam rumus 1/2 darab 10 tambah 16 darab dengan tinggi dia 60. Ingat ya, 2 sisi selari itu kita kena tambahkan. Okay, so kita kira jarak, jadi kita akan dapat 1040 km. Okay, kamu boleh cuba untuk mengira luas segi 4 tambah luas segi 3 pun sepatutnya kita akan mendapat jawapan yang sama. Okay, so ini contoh soalan di mana kita katakan kalau kita nak kira jarak, kita boleh terus kira luas di bawah graf itu. Okey, ini juga diberi graf laju masa dan diminta kita untuk menghitung jarak. So apa beza dengan soalan tadi? Okey, garis selari dia dalam kedudukan yang berbeza. Sama juga kalau kamu rasa nak kira jumlah segitiga tambah segi empat pun boleh, tak ada masalah. Okey, so yang ini bentuk dia ialah secara menegak. Okey, trapezium tu menegak ke atas.
Sama juga, first kena tentukan mana garis lari dia, mana garis tinggi dia, okay, lebar dia tu. So di sini ialah bila kita tengok satu lagi unit sebelum terlupa, so tengok unit masa, sebab laju di atas pada graf CY tu, laju dia diberi dalam kilometer per jam, tapi masa di sini minit. So make sure setiap kali kita dapat soalan, tengok adakah dia dalam unit yang sama ataupun tidak. Okay, so di sini ialah dia punya lebar dia ataupun tinggi dia, tadi kita katakan dia 6, dan juga kita ada garis selari dia. Sekarang garis selari dia secara mencancang ataupun menegak itu, iaitu 40 dan juga 80. Di sini garis selari dia 80 dan sini 40. Jadi rumus dia ialah 1/2 darab dengan 40 tambah 60 tambah 80 untuk dua sisi selari, dan darab pula dengan 6. So 6 tu saya tukarkan siap-siap kepada jam, iaitu 6 bahagi dengan 60. Jadi kita ada 1/2 darab hasil tambah 40 tambah 80 darab dengan 6/60. Okay. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jumlah jarak dia adalah 6 km. So ini ialah bagaimana kita nak membuktikan bahawa bagi graf laju masa, luas di bawah graf itu mewakili jumlah jarak yang dilalui. Dan juga bagaimana nak mengira jumlah jarak tu, kena tahu apa rumus bagi luas segitiga, apa rumus bagi luas segi empat, dan juga apa rumus bagi luas trapezium. So untuk video pembelajaran kali ini kita berhenti setakat ini. Kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya.